دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذوي الحقوق علينا على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على هذه النية وعلى كل نية صالحة شيء لله تعالى. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah malam ni kita baca muka surat yang ke-20 berkaitan dengan cara-cara kita menghilangkan najis. Baris yang kelima daripada atas. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata tuan pengarang kitab, bermula kaifiyah membasuh najis. Jika ada ia najis aini, hendaklah dihilangkan ainnya najis dahulu, yakni jirimnya, dan dihilangkan segala sifatnya sifat najis, iaitu rasanya rasa najis, dan warnanya warna najis, dan baunya bau najis. Baik, dia nak cerita pada minggu ni tuan-tuan, dia kata kaifiyah membasuh najis. Kaifiyah dengan makna cara-cara. Membasuh najis maknanya kita nak menghilangkan najis, nak menyucikan tempat yang kena najis. Gitu kena faham. Najis dia tak suci dah. Waktu kita nak suci ke sini ialah tempat yang kena najis. Najis sama sekali dia tidak akan jadi suci, melainkan ada dalam 3-4 perkara sahaja yang kita akan belajar dalam bab istihalah, perubahan daripada suatu zat kepada zat yang lain. Hak tu suku kira lepas ni ngaji. Hak ni nak ceritanya nak menyucikan tempat yang kena najis. Jadi cara dia lagu mana? Maka dia kata sini, jika ada ia najis aini. Apa makna najis aini? Dengan makna najis yang boleh dilihat oleh mata kebiasaan. Dengan makna mata kita ni bukan rabung, bukan kata buta, kita boleh tengok najis tu, boleh khabar ada najis. Itu makna dia. Sebabnya ada najis ni bagi dua. Ada najis aini, ada najis hukmi. Najis yang dinisbahkan kepada hukum sahaja. Kita hukum dia najis je, tapi nampak dengan mata tu tak nampak. Kalau kita kelih tu tak nampak najis, hilang dah zat dia. Tetapi tempat itu kita masih lagi hukumkan kena najis. Hak tu kita akan cerita lepas ni. Ni perbahasan bab najis yang kita boleh nampak dengan mata kita, mata lendai kita ni. Tak perlu guna mikroskop lah mana yang mata kita jelas nampak sepuluh depan ni. Ada tahi ke tu? Nampak lah ke? Gitu. Baik, kalau najis buat jenis nampak dengan mata gini, dia kata hendaklah dihilangkan ainnya, ain najis dahulu. Kena perilah dulu ain dia. Apa maksud ain? Yakni jirimnya. Jirim najis tu kena hilang dulu. Contoh kita tengok sini, ada tahi cicak misal, tahi cicak. Apa cara mula-mula kita nak buat untuk menghilangkan meja yang kena tahi cicak ni daripada najis? Pertamanya ambil tahi cicak tu dulu buat. Ambil tisu, hilangkan dulu ain dia, jirim dia daripada tempat. Janganlah kita ni basuh sekali dengan tahi-tahi ada situ. Sebabnya kalau kita basuh sekali dengan tahi-tahi, habis akan jadi mutanajis belaka, merebok belaka. Nampak? Jadi cara mula-mulanya hilangkan dulu najis.
atas jalan kuasa kita lah. Maknanya sekadar zat dia tu kita tak nampak. Kita celek buat. Lepas tu dihilangkan segala sifatnya. Lepas tu barulah kita hilangkan segala sifat-sifat dia. Dengan cara gana. Lepas ni dia ceritalah dengan guna air lah. Air pula air yang mutlak. Jadi najis ni ada 3 sifat. Kita nak kenal kriteria adanya najis. Pertama dia kata ada rasa. Maknanya kalau kita tek di lidah, adalah rasa masin ke, ataupun rasa tak tahulah, aku tak ajar dengar. Tak rasa. Tak ajar lagi. Cuma ada juga ulama yang kata bab rasa sini boleh jadi dengan kita rasa kasar ataupun rasa belendek. Itu juga boleh kata makna rasa. Tapi lebih di sini dengan makna rasa di lidah. Yang kedua, warna dia. Boleh jadi warna kuning, boleh jadi warna hijau, ada tahi tu warna hitam warna dia. Dan yang ketiga, bau dia. Bau busuk, bau hacing, bau apa lagi? Bau hapuk. Ikutlah jenis-jenis dia. Baik, bila gitu, pertama kena hilangkan dulu jirim dia. Yang kedua, kena hilangkan segala sifat-sifat dia. Kalau kata tahi tadi, sifat dia lagu mana kita tengok. Tak cicok ni hamba tak tahulah rasa dia lagu mana. Tak apa, kita tengok warna dia, hitam putih, tak ada dah di tempat tu, beres. Kemudian bau dia menghilang. Maka bila gitu, maka hilanglah najis daripada tempat tadi, maka sucilah tempat tadi. Gitu cara dia. Cuma dia tak sebut sini guna apa dah? Guna air. Hilang tu menggunakan air. Ada beberapa keadaan bila mana kita basuh. Tapi ada lagi beberapa ciri najis yang tinggal pada tempat yang kena najis tadi. Antara 3 sifat tu, kadang-kadang tak hilang belaka. Zat tu mungkin hilang, tapi kadang-kadang lekat lagi salah satu daripada 3 perkara. Ataupun ada lagi 3 perkara lagu mana. Contoh mudah, kita beri contoh tai ayam monek. Tai ayam monek ni orang situ lah, tahu juga. Ya pekat. Kadang-kadang orang basuh tu lekat lagi warna dia, tak gitu. Kadang-kadang bau pun lekat. Habitat dia guna sabun dah kadang-kadang. Tapi bau ada lagi. Warna kuning orang dia tu ada lagi lekat di latar kita, seming kita. Kalau atas baju lagi koh lekat. Lagu mana hukum dia? Maka di sini dia mari permasalahan. Dia kata maka jika tinggal rasanya. Lepas kita basuh hilang zat, kita basuh nak hilang ke 3 sifat tadi, tiba-tiba rasa tak lepas. Ada lagi rasa masing. Ataupun kalau kita setuh tu rasa lagi belendek. Di tempat yang kena najis tadi, dia kata tiada dimaafkan. Tak memadai lagi dalam bab menyucikan daripada najis. Maknanya tak sah lagi. Kena basuh lagi. Gitu maksud dia. Selagi ada rasa, tidak memadai lagi taharah. Tiada dimaafkan. Maknanya kena basuh lagi. Kalau bawa dalam semaya juga, ada lagi rasa pada pakaian kita, ketika tu tak sah semaya kita. Sebabnya tak memadai. Melainkan hak ni tak boleh nak gila ni, jika uzur daripada menghilangkan rasa najis tadi. Habitat dah gonyoh buh sabun, kalau tak lidah serah lagi masih. Habitat ni lidah kita berosok dah. Betul. Hak ni fardu takdir saja. Kita tak buat sungguh, tak tek. Tapi kita serah ada lagi ni. Salah-salah tek tu serah lagi masih. Dia kata jika uzur daripadanya, hak ni baru dimaafkan. Lagu mana? Sekira-kira tiada hilang, melainkan dengan dipotongkan dia tempat yang kena najis tadi, maka dimaafkan. Narak kena kerak kain lah, baru hilang. Tika ni kat diuzur dah lah. Maknanya tak apa, dimaafkan boleh, bawa dalam semaya. Ni syariat Nabi Musa alaihi salam. Bani Israel, bila mana mereka terkena najis pada pakaian dia tak boleh nak basuh. Dia kena kerak. Tak boleh nak guna dah. Pakaian tadi kena kerak. Lepas tu ganti pula dengan kain lain jahit. Hak tu syariat zaman dulu. Zaman Nabi Musa alaihi salam. Berat syariat dulu.
Padailah dengan perangai kaum Yahudi, Bani Israel. Memang hukum hakik yang diturunkan dalam kitab Taurat dan juga Injil nak memberatkan kepada Bani Israel. Sebab memang perangai saja gitu dah. Padai dengan gering dia. Padai dengan perangai dia. Tuhan tahulah perangai dia lagu mana, maka hukumnya pun berat kena ke atas dia. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala bagi kelonggaran yang amat mudah. Kalau nak kira guna syariat Nabi Musa kak, baju kita ni tak comel habis dah. Tak pun habis. Tak pun habis. Sebab apa? Kena kerak. Naknya. Jadi kalulah pakaian kita tu tak basah-basah nak suruh kena kerak, maka ketika tu dia kata dimaafkan. Boleh. Jadi sini gunalah sabun ke ataupun benda lain untuk menghilangkan bau tadi, nak menutup bau tadi. Gitulah. Nak agama dia tak boleh nak hilang, maka dimaafkan. Dan jika tinggal warna atau bau, yang sukar hilangnya warna atau bau, dengan sekira-kira digosok 3 kali dengan air, tiada hilang, sucilah tempatnya. Tadi dah lebak rasa. Lo ni pula ada keadaan yang mana kita basuh pakaian kita. Kita basuh kapek kita ke, ataupun tempat kita nak semaya, tengok-tengok ada lagi warna najis. Seperti ayat mana tadi. Ada lagi bau dia. Kita habitat dah honyoh. Kita habitat dah sendak. Tengok-tengok ada lagi warna ataupun bau dia. Salah satu. Warna atau bau. Yang mana suka kita nak hilang, sekira-kira kalau kita gosok 3 kali tu dengan air, tak hilang juga. Dia kata memadai dah jadi suci dah. Pada 3 kali lah, kita gonyoh-gonyoh tak hilang juga, dimaafkan. Supaya darah darah. Kita guna sabun, gonyoh 3 kali tu, tak hilang juga, dimaafkan. Sebab masih lagi tinggal warna. Asalkan zat tu hilang dah lah dah. Kita kecek ni dalam bab zat najis tu hilang dah ni. Lo ni tinggal kesel-kesel dia ni. Dalam bab tinggal kesel-kesel dia saja. Jadi kalau warna ataupun bau, jika masih ada pada pakaian kita, dimaafkan. Tapi dalam bab rasa, tidak dimaafkan. Rasa ni berat. Dan jika tinggal keduanya pada satu tempat daripada najis yang satu. Ni masalah ketiga. Dia kata kita gonyoh-gonyoh dah, tengok-tengok dalam pakaian kita yang kena najis tadi, so tempat ni kena najis dulu lah, tapi ada rasa, dia ada warna dan juga bau. Lekat dua. Warna ada, bau ada. Awak kita kecek hak ni tu salah satu dah. Lon ni dua-dua ada. Pakaian kita kena tarik hak ni tu, lekat lagi. Bau ada, rasa pun ada. Bau ada, warna pun ada. Warna orange ada lagi, bau pun bau tarik lagi. Dia kata lagu mana? Dan jika tinggal keduanya, yakni warna atau bau najis pada satu tempat ya, daripada najis yang satu, maknanya najis yang tula, maka wajib dihilangkan keduanya. Kena sapu, kena basuh, kena gonyoh, biar hilang dua-dua. Tidak dimaafkan. Yang dimaafkan kalau tinggal salah satu sahaja. Lo ni lekat lagi dua-dua, maknanya najis tadi tu tak lari lagi, ni ada lagi ni. Maka dia kata wajib kena hilangkan juga kedua-duanya, melainkan jika uzur, melainkan kalau payah juga. Uzur sini seperti barang yang telah terdahulu pada tinggal rasanya. Dengan mana kalau siapa kena kerakkan air baru hilang, tika tu dimaafkan dah lah. Tak boleh nak gonyoh sangat dah. Tarik air mana ni tak tahu ni, jenis air lebih jenis gapo pun tak tahu lah ni, bau dia terberat sangat, maka ketika itu dimaafkan. Nampak mudah ni. Jadi bab hilangkan najis ni dia akan ada 3 sifat. Kalau bab rasa tak dimaafkan sama sekali, tapi kalau bab warna dan juga bau dimaafkan jika tinggal salah satu. Itu pun selepas kita basuh 3 kali. Tapi kalau lepas 3 kali gonyoh-gonyoh tak hilang juga, itu dimaafkan lah. Itu dimaafkan. Tapi kalau ada juga 2 ni, tak basuh juga, kena basuh hilang juga. Melainkan kalau kata siapa kena kerak, barulah dimaafkan semua. Habis tu, itu khulasah dia.
Hak ni dalam bab najis aini. Najis yang kita boleh tengok dengan mata lendar kita. Nah, tanya orang tua nampak, budak pun nampak, jelas nampak tahi. Jelas nampak air kecil. Jelas nampak darah, jelas nampak mutah. Gitu mudah. Masuk bahagian yang kedua bagi najis, dan jika ada ia najis hukmi. Lagu mana najis hukmi? Iaitu yang tiada baginya bagi najis jirim dan segala sifatnya. Najis hukmi takrif dia, najis yang mana jirim dia kita tak nampak dah. Sifat-sifat dia pun hilang. Contoh lagu mana? Air kencing yang mana telah lama ditinggalkan. Air kencing boleh jadi warna putih, kena atas kain kita, kitanya tak basuh, tinggal sehari, 2 hari, masuk hari ketiga, duduk mana dah kena air kencing tadi, tak perasan dah duduk mana. Sebab apa? Bau tak ada, warna tak ada, rasa pun tak tahu mana dah. Tai mana masa dia basuh tu kita nampak lah. Hak tu kita panggil najis aini. Tapi dia tinggal 3 hari, kena ke pakaian putih ini pula. Air wak jernih tadi tak rasa dah, bau dah. Lepas tu pula warna pun tak nampak. Maka ketika tu dihukum ke tempat tu sebagai najis hukmi. Tempat yang kena najis yang mana hukum sahaja najis, tetapi zat dia kita tak nampak, sifat-sifat dia pun tak nampak. Baik, bagi masalah ni lagu mana cara kita nak menyucikan pakaian kita daripada najis tadi, maka dia kata lagu mana? Maka memadai sekali lalu air atasnya jua. Memadai hanya alirkan air sekali ya atas tempat tadi, maka pakaian tadi kita boleh guna dah. Sebab apa? Sebab zat dia tak nampak dah. Rasa dia pun tak bau. Rasa dia kita tak boleh nak kecap, bau dia kita tak boleh nak hidu. Lepas tu warna dia pula kita tak nampak. Jadi bila kita sekali lalu suci dah lah. Kalau kita tak alirkan sekali air, tempat tu masih lagi dinamakan sebagai air kencing. Sini ada satu cara yang mudah bagi orang, yang mana kalaulah kena pakaian dia, ataupun kapek dia, ataupun lembek dia, toto ke, kena air kecing, tuan saya nak basuh sebab bagi mahal. Ni ustaz-ustaz kita ajar ni, bagi mahal. Paling tengah basuh tu jangan basuh lagi, sebab kita tak semaya situ. Tak gitu. Lagu mana caranya? Biar kering. Kering sampai hilang zat, hilang bau, ataupun hilang sifat-sifat dia tadi. Maka memadai selepas tu kita alirkan dengan 1 kali air. Padahal ataupun kalau kata air kecing tu banyak, contoh atas latar, nak basuh ni payah. Lagu mana buat? Kering dulu tempat tadi, ambil kain lap, pandailah tempat tu kena najis, jangan duduk lalu. Biar dia kering, nampak warna tak ada dah, bau tak ada dah, rasa pun rasa tak ada dah. Maka ketika tu mudah dah lah kita nak basuh, alirkan sekali air, bila ambil air juga lah, habis. Tapi kalau tain air kecil tu banyak, kita lak ala qadar gitu, ada lagi basah-basah dia, kita pun cucu air, tain tu bayar dah lah, kena pun habis basuh. Tolok. Nampak gitu dah. Ni cara dia, cara nak basuh najis. Sebab tu cara bak najis ni pun syarak aja, supaya mudah halik kita. Kalau tak pandai cara basuh, habis sebutir latar tu kena mutanajis habis dah lah apa. Lebih-lebih lagi kalau jenis najis tu ada dah, nya cucu air, nya tolok. Sepuluh zaman lo ni ke, tarik yang kau tu ya, habis so tepak mutan najis. Lagu mana nak selamat ke? Biar kering. Lo ni dah kalau jadi dah gitu ke, kita pun tahu Allah habis dah ustaz lah tambah mutan najis. Tak boleh. Biar kering molek, jadi najis hukmi sekali lalu lah apa.
Selamat rumah dia. Gitu cara. Kita nak menyucikan rumah kita. Kena belajar juga bagus ni. Bukan mudah-mudah. Ni budak-budak apa ni? Mak ayah awak dapat anak kecil ke apa ni kak kena perhati molek lah ni. Jangan mudah-mudah. Takut habis butir rumah kita tu kita nak lalu nak semaya. Kita orang Melayu ni jenis tak pakai kasut dalam rumah. Kita pakai kaki air gini ya. Kalau orang Arab ataupun orang putih, dia pakai orang Cina, dia pakai kasut dalam rumah dia tak apalah. Kotor kau tahi buang dalam rumah tak apa, tahi dia semaya. Ya apa comel. Kita ni tidak. Maka kena jaga kesucian rumah kita. Habis. Lalu habis dah. Dan kencing kanak-kanak laki-laki yang belum lagi makan dan minum. Yang lain daripada laban, iaitu apa laban? Susu. Atas jalan mengenyangkan. Dahulu daripada lalu masa 2 tahun. Sucilah tempatnya, tempat yang kena najis, dengan dipercikkan air atasnya. Sekira-kira diratakan dia air atas tempat tadi, dan tertinggi air atasnya atas tempat yang kena najis, jika tiada mengalir sekalipun. Hak ni nak masuk kategori najis yang kedua, iaitu najis mukhaffafah. Tadi kita caranya najis mutawassitah. Najis pertengahan ia bagi dua, sama ada najis aini ataupun najis hukmi. Habis perbahasan mutawassitah, masuk perbahasan najis yang mudah cara kita nak bersihkan dia, iaitu kena pada satu jenis ya, iaitu air kencing budak-budak kanak-kanak laki-laki yang mana umur dia ni kurang daripada 2 tahun qamariyah, yang mana dia ni dalam kehidupan dia hanya minum susu mak dia. Dia tak makan benda lain atas jalan mengenyangkan. Tak kira lah susu mak dia ke susu tina lain pun tak apa, asal susu manusia. Atas satu pendapat yang kuat. Cuma ada jugalah pendapat ulama yang lain, dia kata susu, asal susu ya. Waktu tu kita tak guna mana lah. Tapi waktu kita gunanya asal guna susu mak. Jadi kalulah budak tadi tu kecing atas so tepat. Lagu mana nak nyuci, nak sucikan dia? Dia kata sucilah tempatnya dengan kita percik air, kita renjiskan air atas tempat tadi. Itu pun setelah kita hilangkan air kecil tadi. Kena dobis itu, maknanya percik air tu pun setelah kita hilangkan air kencing budak tadi. Bukan kata air kencing budak tadi tu banyak-banyak kita pergi genjih atas tu. Hak tu tak hilang, sebab najis masih ada. Waktu kita cerita ni nak menyucikan tempat yang kena najis, maka tak dapat tidak kena hilangkan dulu najis tu dulu. Kesak dia dulu, lepas tu baru kita renjiskan atas tempat tadi. Lagu mana cara nak renjis? Dia kata sekira-kira diratakan dia air, maknanya meratai tempat tadi. Bukan kata setepak ya. Kalau kata 10 cm, maknanya kita renjis 10 cm tu. Bukan kata 5 cm saja. Renjis. Kalau kata ada nyembur tak guna nyembur, guna tangan pun tak apa. Dengan sekira-kira dia ratakan dia air atas kena pada tempat yang kena najis tadi, dan tertinggi air atasnya. Maknanya air itu di atas. Bukan ikut bawah. Jika tiada mengalir sekalipun, walaupun air tadi tu tak mengalir. Maksud air tak mengalir ni maknanya tak gerak. Tak apa dah, asal kita renjih ya. Kita renjih atas tu pun maka memadai. Maka tak dapat tiada daripada diperahkan jirim air kecil budak tadi tu. Dahulu kena kering dulu. Maksudnya kena hilangkan dulu air kecil budak tadi, atau keringnya hingga tiada tinggal padanya basah yang bercerai. Ataupun kalau kata kita tak silap, biar siapa kering, siapa tidak ada basah yang boleh kita pisahkan daripada kain tadi. Gitu cara dia. Ada juga orang ni silap bahaya, kata mukhaffafah mudah kak renjih ya, biar nampak lagi air kecil pun tak boleh. Sapu-sapu baru kita renjih. Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa, yang bukan lelaki, umur dia kurang 2 tahun juga ni, tapi jantina lain, puai ataupun khunsa, wajib basuh kencing keduanya supaya dengan orang tua.
Serupa dengan orang tua. Sebab dia bukan orang lelaki. Masalah budak kecil, budak laki-laki sahaja dia kira mukhaffafah. Cuma ada perbahasan ulama, dia kata kadang-kadang najis mukhaffafah boleh berpindah martabat dia daripada rendah jadi kohor tinggi, iaitu dia naik kepada martabat mutawassitah. Lagu mana? Apabila kita tak hilangkan air kecil tadi, tapi kita pergi genjih air lalu, maka ketika tu berubah dah tepat tadi. Asalnya air tu, air kecil tadi tu kita hukum sebagai air kecil yang mukhaffafah. Tapi dengan sebab kita pergi genjih sebelum kita sapu air kecil tadi, automatik dah berubah dah. Tepat tadi dah dikira sebagai terkena najis mutawassitah. Maka ketika itu bila dah jadi gitu, terpaksa basuh serupa dengan mutawassitah tadi mula tu. Payah dah lah. Wajib kena hilang rasa, kena hilang bau, kena hilang warna dah lah. Tapi kalau hak ni tak apa. Hilang air kecil tadi, kita genji. Walaupun nampak lagi petok dia tu dimaafkan. Dimaafkan, tak apa. Gitu. Lain. Silap buat nyanyi. Silap buat nyanyi. Jadi kohor payah. Mana dia? Adapun kanak-kanak perempuan dan khunsa wajib basuh kencing keduanya. Kita lah tolong basuhnya. Budak tu sendiri kita duduk. Ni jangan salah baca tu. Wajib kita basuh kencing keduanya. Dan disyaratkan pada basuh yang mutanajis. Dia syarat kalau kita nak basuh benda yang mutanajis dengan makna sesuatu yang kena najis. Ni kita nak cerita ni lah. Pakaian ke, tempat kita nak semaya ke, ataupun tubuh badan kita sendiri. Bab mutanajis ni yang wajib kita nak suci ni 3 perkara lah. Tempat kita nak semaya, maknanya kalau kita berdiri tapak kaki kita tu, tangan kita nak sujud, tempat kena dahi, tangan, lutut. Situ kena basuh. Yang keduanya pakaian kita, yang mana kena dengan tubuh badan kita ni. Tangan kita nak semaya ni, mana-mana kain yang kita tanggung itu dikira sebagai pakaian. Piyuh, serban, baju, topi, sebar, kalau ada atas bahu kita, semua tu dikira pakaian yang kita pegang, kita tanggung. Dan yang ketiganya badan kita sendiri. Wajib juga kita kena sucikan bila mana kita nak semaya ataupun kita nak buat ibadat yang memerlukan taharah. 3 benda ni jangan kena najis. Jadi dia kata syarat nak basuh benda yang mutanajis, ia terkena najis ni, datang air atasnya jika sedikit je. Kalau kata air tu kurang 2 kolah, seperti kita nak basuh ni lah, sejabir ni kurang 2 kolah, ataupun guna bak paip kurang 2 kolah kita nak basuh tempat yang kena najis, syaratnya biar air jatuh atas najis. Air jatuh atas tempat yang kena najis. Bukan kata air ada kita masuk dia. Cara nak sucinya biar air mari atas pakaian tadi. Sebabnya air tu kurang 2 kolah. Kalau kata air tu kurang 2 kolah, kita pergi masuk pakaian yang kena najis, maka gana jadi air tadi? Jadi mutanajis balik. Air tu pula jadi mutanajis. Contoh, pakaian kita dalam mesin basuh, kita letak air dulu, baru pergi masuk pakaian, maka ketika tu habis so mesin jadi mutanajis. Lalu mana cara kita nak basuh pakaian kita dalam mesin basuh? Tak baju dulu, baru masuk air. Maka ketika tu tak jadilah mutanajis. Air ngalir. Kalaulah kata hilang zat dia apa semua tu kak, maka sucilah dia nya. Gitu cara dia. Jangan kita letak air molek-molek baru pergi masuk pakaian yang kena jadi. Samalah seperti mana kita cerita minggu lepas gitu kan. Cara nak buat air susu ke ataupun air teh ke, air Milo, kita nak letak gabah dulu dalam gelas. Gula dulu, Milo dulu. Takut-takut ada semut mapuh ke, lalak mapuh ke dalam tu.
baru kita masuk air. Maka bila kita masuk air, baru nampak ada binatang mapu tadi, air tu boleh lagi kita minum. Buai saja. Tidak dinamakan najis. Loyo ko sanggup minum tu suku kira nak ayat Allah ni nya, air itu suci boleh minum. Tapi kalau buat air buai panas molek-molek, baru masuk gula, tengok-tengok semua mapuh dah. Peka tu kak kena tahu. Nah, kena tahu. Jadi kalau di kedai ke apa ni kak, kena beringat molek lah nah. Kedai makan tu kita kalau ada semut dekat air. Minta tukar. Bahaya. Sebab tak agak mana cara orang nego ni kak, ia mudah-mudah. Nah, buhai tu kak popo ikut cara dia. Kalau kita kena belajar. Nak nego nak jual air pun kena ada ilmu juga. Nak bagi orang makan dah. Kalau tidak tak halal. Mana dia? Ni kalau air tu sikit. Sama lah juga kalau tempat ni kena najis dah. Kita nak basuh dia. Air tu mari kuk atas dia. Biar air tu mengalir kena ke dia. Bukan kata kita pergi gendai dalam air. Tidak. Nah, biar air tu kena atas dia. Dan tiada suci apabila diakas akan dia. Akas maknanya kita terbalik. Nah, kita letak pakaian yang mutanajis masuk dalam air. Maka ketika tu tak suci. Boleh jadi dalam mesin basuh kita buat gitu. Cuma akhir sekali kena buat lagu mana? Kena bilah. Tak ada masalah. Ada orang tanya lagu mana ni? Kita nak basuh baju dalam mesin basuh. Tak ada masalah kalau pandai. Ada orang kata kena hilangkan najis dulu sah. Contoh baju kita ni kena air kecil kena basuh dulu air kecil tu baru boleh masuk dalam tu. Tidak, tak perlu gitu. Tak apa. Masuk dalam tu, air masuk dalam, dia tidak akan jadi mutanajis. Boleh dah. Automatik dah. Lo ni secara umumnya mesin basuh semuanya telah mengaplikasikan hukum yang sebenar. Comel dah. Cuma kalau kita masuk air dulu, mesin automatik ni kan, manual, baru kita masuk pakaian. Time itu dah jadi mutanajis. Akhir sekali lagu mana kena bilah. Sebab tu dulu kita bilah. Bilah baju. Lah ni mesin automatik juga mudah dah. Kebanyakannya air tu dia buat ada sistem dia mengalir akhir sekali tu. Dia ada bilasnya terakhir. Benda ni boleh baca secara detail dalam kitab Takriratus Sadidah. Dalam taklik, dalam perbahasan bab najis, dia ada cerita bab permasalahan mesin basuh. Dalam bahasa Arab disebut dalam babul ghussalah. Air basuhan. Ghussalah. Ghuslun membasuh. Air tu sendiri kita panggil ghussalah. Ada perbahasan dia dalam kitab Arab tu. Cuma ni pun cerita dah ni. Adapun air yang banyak. Air yang banyak dobitnya ialah 2 kolah ataupun lebih. Kita cerita dah itu dah 2 kolah lagu mana? Maka suci mutanajis, tepat pakaian yang kena najis tadi, sama ada datang air atasnya atau akasnya. Hak ni tak apalah kalau air tu lebih 2 kolah. Contohnya kolah kita masjid ni. Kita ambil pakaian kita kena najis, pergi celup dalam tu. Tak ada masalah, cuci. Suci. Sebabnya air tu banyak. Wak jadi masalahnya bila mana air tu kurang. Hak ni adalah kalau ngaji kita kena air tu kan, kena timbal lah apa semua tu hang tak cerita sini. Cumanya secara umum gitu dia ya. Kalau air tu banyak tak ada masalah. Sama ada kita nak letak pakaian kita dulu ke ataupun kita nak letak air dulu. Tak ada masalah lah. Dah banyak. Lah ni air tu sikit. Dan wajib dibasuhkan daripada najis anjing dan babi. Ni nak masuk perbahasan yang ketiga dah lah. Najis mughalladhah. Wajib kita basuh kalau kena najis. Najis ini kena kepada zat anjing tu sendiri, zat babi tu sendiri, ataupun mana-mana yang ada kaitan dengan babi. Bukan kata najis dia tu najis dah dulu lagi. Seperti kita ayat hari tu. Dia kata wajib kita basuhkan daripada najis yang dinisbahkan kepada anjing dan babi, dan anak daripada salah satu daripada keduanya, yang lahir daripada kacukai antara anjing dan babi ataupun anjing main dengan binatang suci yang lain. Lagu mana kita kena basuh? 7 kali dengan air. Wajib basuh 7 kali dengan air dengan nas daripada hadis Nabi SAW. Salah satu daripadanya 7 tadi tu air tanah. Salah satu daripada 7 tadi tu air tanah. Lepas tu air tanah tu bilangnya ke berapa? Bebas. Sama ada yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, 4, asalkan salah satu saja.
Cuma yang comelnya air yang pertama. Supaya air-air yang selepas tu dapat menghilangkan kesel-kesel tanah. Nak ngelah kali pun tak ada masalah, tapi lah kali kena kira juga. Cuma cara nak kira 7 kena beringat. Salah buat tak jadi 7. Lalah sekali kita kiranya suruh 7 dah. Rupa-rupanya kosong aku. Tak kira lagi. Bilasai dia. Lagu mana dia akan cerita lepas ni. Dia kata salah satunya dengan air tanah yang meratakan tempat kena najis. Air tanah tu pula kena semua tempat yang kena najis tadi. Dan jika dibasuh pada air yang berlari, air berlari lagu mana? Air yang mengalir. Mudah. Orang-orang berusia yang mudah faham. Orang muda kalau mengajar budak-budak tu tak faham. Nyegege budak kita. Mana air lari? Dak, air yang mengalir. Bukan air yang bertakung. Dalam kitab fiqh bila sebut air yang berlari, lawannya ialah air yang bertakung. Air yang tak bergerak. Supaya dalam beldi, supaya dalam kolah, supaya dalam mesin basuh. Maknanya air tu duduk tempat tulur. Ni air yang berlari dengan mana air yang mengalir daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Dia tak duduk setempat, dia gerak. Jadi kalau dia kata kita basuh pada air yang berlari, lagi keruh. Keruh ni dengan mana air yang ada tanah lah. Contohnya supaya dalam sungai ataupun dalam tali air. Air tu mengalir tak? Ataupun tembok ni kan, air gerak tu kita basuh teka tu. Nampak angin duk main pakaian kita ni, dia sejuk-sejuk duk panas badan dalam pakaian kita. Kita nak basuh lagu mana? Ambil kain tadi, letak dalam air tadi. Dia katakan memadai lalu 7 kali perlarian air atasnya atas yang mutanajis tadi dengan tiada ditanahkan dia. Dengan mana tak perlu dah ambil air tanah suku. Dah air tu keruh dah. Tak kira yolo dah. Asal 7 kali. Maknanya kita letak sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padat. Sebab air tu dah keruh. 7 kali ya. Dan jika tiada hilang ain najis mughallazah, melainkan dengan 6 kali ataupun lebih, dibilangkan sekaliannya sekali jua. Sini dia nak ayat gana ni. Kaedah seperti mana yang kita cerita tadi, syarat nak basuh mesti zat tak ada dulu. Kena hilangkan zat dulu, barulah dikira bilangan basuhan. Tapi kalulah kita ni tak hilangkan najis mughallazah tadi, ada lagi air kecing pada pakaian kita yang kena air kecing angin tadi, kitanya basuh 6 kali dah. Ada lagi sifat-sifat dia. Situ kita nak ayat ni. Sifat-sifat najis masih lagi kekal pada pakaian kita. Zat dia tu ada lagi tepek tika tu, masih lagi tidak dikira 1 kali basuh. Walaupun sekali basuh tak kira. Kita basuh 10 kali dah, tapi najis dia ada lagi tepek, tak dikira lagi. Bila start kiranya? Bila hilang ain dia. Bila hilang ain najis. Dia kata sini hilang ain, maknanya tokoh tadi lah. Walaupun sifat ada tak apa. Maaf dia hamba sebut tadi, zat dia kena hilang dulu. Sifat tu tak apalah. Lawan ini ain dia kena hilang dulu. Dia kata sini kalau tiada hilang ain najis mughallazah, melainkan dengan 6 kali ataupun lebih, dibilangkan sekaliannya itu sekali jua. Masih lagi tak kira lagi tu, baru sekali baru tu. Ditambah 6 kali lain daripadanya, kena tambah lagi 6 kali, baru cukup tu 7. Dan bumi yang padanya pada bumi tanah. Tempat bumi ni maknanya tempat kita jijak ni lah, itu dinamakan bumi. Yang mana tempat kita jijak tu kalau kata ada tanah, lepas tu pula tempat tu kena najis, dia kata tiada wajib ditanahkan lagi atasnya, atas kaul yang asal. Tak perlu dah lagi ambil tanah lain cucunya, sebab situ pun tanah dah. Atas pendapat yang asah di sisi ashab asy-Syafi'iyah. Cuma muqabil asah dia kata kena ambil tanah lain pula. Sebab dia kata apa? Sebab tanah tu dah mutan najis. Maka dia kata tak memadai, kena ambil tanah yang lain. Tetapi mengikut pendapat yang kuat di sisi ashab Syafi'iyah, dia kata pada dah, sebab situ tanah dah. Ambil pendapat ni, dia kata tak perlu dah kita pergi ambil tanah lain. Dan ketahui olehmu
bahawasanya air pembasuh najis itu ni ya, air waktu kita basuh nak menghilangkan najis tadi tu suci ia. Kemudian daripada suci tempat yang dibasuhkan dia, jika tiada berubah ia air, dan tiada bertambah timbangannya air. Kemudian daripada bercerainya air daripada barang yang ada ia barang dahulunya. Kemudian daripada diiktibarkan qadar yang diisapkan oleh tempat yang dibasuhkan dia. Ni waktu kita ayat tadi tu dalam kitab Iqna', dia kata lepas habis dah perbahasan 3 ni, kita balik semula bab basuh air tadi. Baik, akan timbul soalan bila kita kecek gini. Kita duk basuh-basuh pakaian kita ni, air yang keluar daripada pakaian kita tadi tu kita nak hukum lagu mana? Adakah dikira mutanajis ke, mustakmal ke, mutawassit ke apa? Ikutlah air ke apa? Ke air yang mutlak. Lagu mana? Dia kata sini, air pembasuh najis itu kita hanya boleh hukumkan suci apabila tempat yang kita nak basuh tadi tu dah suci. Setara mana? Hilang zat dia, hilang sifat dia, barulah air yang keluar daripada pakaian tadi tu dikira sebagai suci. Itu pun dia kata jika tiada berubah air, maknanya air tadi bila kita kena ke pakaian, kita nak basuh pakaian ni kan, air yang mengalir keluar daripada pakaian, dia kata nak dikira hukum suci sekira-kira air yang keluar tadi tu tak berubah. Dengan makna air ni tubik supaya air asal masuk, dengan makna dia tidak terkesan dengan najis. Kalau kata najis tadi tu bau, air ni jangan bau. Najis tadi warna kuning, air ni jangan jadi warna kuning. Air kecil tepat tadi tu masing, jangan air tubik pun jadi masing. Jangan lekat 3 sifat yang ada pada najis kena pada dia. Gitu maksud dia. Dia kata jika tiada berubah ia air, so baru suci, dan tiada bertambah timbangannya. Kemudian daripada bercerainya air daripada barang yang ada ia barang dahulu. Janganlah air waktu tubik tadi ni, kalau kita iktibar 1 liter, tengok bila dia tubik dari pakaian 0.5 liter. Kalau bertambah bilangnya dia, maknanya bertambah berat dia, bertambah betul dah timbangan ni. Kalau kira kati ataupun liter dia bertambah, nescaya air tadi tu kita tak hukum ke suci. Sebab apa? Sebab zat najis telah turun bersama dengan air. Jadi air basuh air pakaian diiktibarkan suci. Dia kata pertama, jangan berubah. Yang kedua, berat dia tu jangan bertambah, jirim dia jangan bertambah, kuantiti dia jangan bertambah. Kalau kurang tak apa, YOLO lah, sebab lekat baju. Lo ni kau bertambah. Tu ada benda lain dah lah. Nah, daripada sebelumnya. Itu pun selepas daripada kita iktibar qadar yang diisapkan oleh tempat yang dibasuh. Itu pun selepas qadar iktibar air termesak dalam pakaian lah. Nah, ni kalau lebih lagi kat kau berat. Dan apa ni? Qadar barang yang keluar daripada cemar-cemar yang suci-suci. Supalah juga kalau bertambah pun, tapi kalau ada debu-debu ke apa tu kan, tu kita ambil kira lah kot lah. Kalau kata 100 liter masuk, kalau 0.1 liter tu boleh kira lagi, maknanya adalah benda-benda lain. Ni kalau 0.2 lebih ni kan, ada benda lain dah masuk ni. 0.01 ke 0.05, iktibar tolak ni. Tolak air yang meresap masuk, tolak iktibar benda-benda lain juga turun. Jangan dikira sebagai janganlah kita kata air yang lebih tadi tu melebihi daripada qadar tu. Gitu ya. Maka dinamakan air itu mustakmal. Air tadi kita namakan sebagai air mustakmal. Maknanya ia suci tetapi tidak boleh menyucikan. Air suci tetapi tidak boleh menyucikan. Maknanya air suci sini, kalau kata kita nak minum boleh tak? Boleh. Boleh nak minum. Sanggup ke tidak ya? Cuma nak buat air semaya tak boleh. Nak basuh benda lain pun tak boleh. Tak. Nak buat mandi wajib pun tak boleh juga. Sebut salah Apa habis lah.
Ingat apa habis awal juga hari ni. Demikian lagi suci arok. Masuk bab lain. Hak ni masuk bab istihalah. Ada satu perbahasan kontemporari pun kita bahas, ulama-ulama moden pun kita ada bahas, iaitu perbahasan antara istihalah dan juga istihlak. Ini menjadi satu perbahasan yang gempak, istilah lah ni, gempak antara ulama-ulama moden antara dua ni. Ada setengah ulama mengiktibarkan istihalah dalam perbahasan taharah. Apa maksud istihalah? Istihalah ialah apabila sesuatu zat dia berubah daripada zat dia yang asal, daripada sifat dia, daripada bentuk tubuh badan dia menjadi suatu entiti yang baru. Itu dinamakan istihalah. Ada soal lagi tu istihlak. Istihlak dengan makna entiti yang pertama hancur, lepas tu baru jadi entiti yang baru. Hak tu suku tu. Ia beza antara istihalah dan juga istihlak. Hak ni kalau kita kampung biarlah. Budak-budak orang ngaji universiti dia kena belajar. Perbahasan ni kita akan belajar banyak. Khususnya pada permasalahan moden zaman lalu ni. Apabila kita bahas sesuatu benda yang mana kita ambil daripada benda yang najis, kita ubah jadi suatu benda yang baru, yang mana kita tak nampak dah zat dia yang asal. Misalnya kita ambil daripada jin, ataupun kita ambil daripada jin ataupun apa? DNA ke, tak? Ataupun kulit ke, ataupun sesuatu benda daripada najis. Contoh babi, anjing, ataupun sesuatu benda yang najis lain. Kita ambil benda tadi tu, kita olah, kita ubah dia jadi suatu bentuk yang lain. Contoh, hari tu kak, vaksin. Kita ambil daripada DNA babi misalnya. Lagu mana perbahasan? Tu panjang lebar lah. Tu tak pandai kita nak bahas sini. Kena buat satu kelas khusus tu. Doktor mungkin boleh lah dia bahas bab ni. Tu gear dia. Cuma kita bahas dalam bab istihalah yang dibahas ke dalam ulama-ulama fiqh yang tradisional. Perbahasannya di sini ada 3 kali lah. Biasanya yang berubah daripada najis kepada entiti yang lain. Asal jadi najis, tiba-tiba tukar jadi tak najis. Pertama lagu mana dia kata? Demikian lagi suci arok. Arok ni najis tak gitu lah. Dia memabukkan dan dia najis apabila jadi cukur dengan sendirinya. Arok boleh berubah daripada hukumnya yang najis jadi suci. Bila? Apabila dia bertukar melalui proses-proses yang secara semula jadi, dia jadi cukur. Orang yang biasa buat cukur dia tahulah. Maknanya dia perai sesuatu perahan, jus, menyebabkan air itu jadi galak. Jadi dalam kitab Jawi dia kata gila. Air itu jadi gila. Dengan mana dia bobok masuk juga, jadi boy apa semua tu, jadi masa, teko tu jadi arok. Bila nak jadi cukurnya? Bila dia suruh semula, tubik air jernih. Maka itu dinamakan sebagai cukur. Jadi nak boleh jadi cukur tu dia kena lalu kok arok dulu. Dia tak akan mudah-mudah boleh cukur saja-saja gitu. Tak ada orang buat cukur lalu, tak ada. Dia akan lalu satu fasa proses yang mana dia akan jadi mabuk. Kalau kita minum cukur tak masuk tadi, dia sampai satu tahap barulah dia turun semula kadar alkohol yang ada pada minuman tadi, maka baru jadi suci. Dengan syarat dia kata berubah tadi tu dengan sendiri. Dengan makna jangan dimasuk sesuatu ain di dalamnya. Jangan kita masuk sesuatu benda yang lain dalam bancuhan ataupun perahan air tadi. Biasanya orang nak cepat buat cukur ni, dia pergi masuk besi. Dengan makna dia pergi masuk sudu ke, gerfu ke. Kebanyakannya akan cepat proses dia tadi. Maka bila kita buat gitu, maka rosak habis. Jadi najis habis semua. Maka jika dimasukkan sesuatu di dalamnya, tiada suci cukurnya, ketika tu jadi najis lah. Sebab apa cukur tu jadi najis? Sebab masih ada kekal mutanajis yang ada pada barang yang masuk dalam cukur tadi. Pertama bila dia gelegok dah, kita masuk sudu dalam tu. Bila dia jadi cukur, sudu tadi tu dia kekal jadi mutan najis sebab dia kena air yang najis. Bila air tu jadi suci, sudu yang mutan najis tadi menajiskan balik cukur yang suci tadi.
Mahkotika tu jadi najis habis berlaku. Jadi caranya jangan kita masukkan sesuatu ke dalam perahan cuka tadi. Tadi baik. Dan jika dibuangkan dahulu daripada jadi cuka, kita tahu tak boleh masuk. Tengok-tengok kita pergi masuk. Lepas tu baru teringat, tak boleh nak letak. Kita cek-cek, tak jadi cuka lagi. Dia pun buai sudu tadi. Waktu ambil luar, suci cukanya. Suci beres. Nak selamatnya buai awal. Jangan dia sapa jadi cuka. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Tuak sini maknanya tuak masai. Tuak sini dengan mana tuak masai. Tuak masai ni dengan mana kak? Benda yang memabukkan lah. Tiba-tiba benda tu jadi cuka dah. Kita pergi masuk pula tuak masai dalam tu. Tiada mula-mula. Gini. Tuak yang tidak menggila. Maknanya bukan tuak masai lah ni. Bukan tuak masai. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Dan jika menggilakan pula, najis cukanya. Lagu mana ni? Ambul. Dia baca. Yalah dah ni tuak masai dah ni. Yang masuk tuak masai dalam cuka tadi. Tengok, kalau kita masuk tuak masai dalam cuka, ada dua situasi. Sama ada cuka tadi tu tak jadi gila, maknanya tidak memabukkan, maka dia kata suci. Tetapi kalulah yolo kau ni ambil baca ni. Nak tengok takluk mana dengan takluk mana ni? Dah tak? Kau lagu mana Doktor lagu mana doktor? Lagu mana Mana Terhadap Dr. Syarul sikit sungguh-sungguh hamba tak apa. Tiba-tiba jadi pena. Sebab tak baca kitab hari ni. Gana ni. Dan jika dimasukkan tuak di dalam cuka dengan tiada menggilakan, suci cukanya. Lagu mana surah masalah dia Dan jika menggilakan pula, najis cukanya. Gila tu gila mana ni? Siapa gila dah ni? Cuka ke tuak gila ni? Siapa Cuka ke tuak ni gila ni? Gila sini ni maknanya ni lah, mabuk lah ni. Dia bobok tu buih ni. Ambo nampak gini ya deh. Betul ke ambo kalau ambo salah? Lo ni kita ada cuka. Cuka ni dia telah lalu satu frasa yang mana dia gila sebelum ni. Dia gila sini masuk gabung ni bukan gila merah ni dak ni. Dia gila dia buih tu. Dia asal nak jadi cuka dia buih dulu. Lepas tu dia jadi gedak turun. Jadi cuka. Baik, bila dah jadi cuka tiba-tiba kita masuk tuak. Tuak sini ni bila dalam istilah tuak maknanya air yang mabuk lah. Air yang mabuk. Bukan tuak supaya Kelantan ni kita minum air tuak tak mabuk. Tapi supaya air tuak luar tu. Maknanya tuak masai. Bila masuk tuak masai, kalau nak kiranya tuak masai ni supaya najis lah tak? Sebab dia dikira sebagai khamar. Kalau nak kira, dia akan menajiskan arak. Tak gitu? Tapi dengan sebab lon ni, cuka ni, dia memang frasa dia gitu dah. Jadi, bila kita masukkan tuak ke dalam cuka, menyebabkan cuka tadi tu tak jadi gila. Sebab arak ni juga, cuka ni dia akan boleh jadi juga satu fasa, dia akan jadi gila mula. Ngaji dulu ngaji, dia akan jadi ada beberapa frasa. Dia gila jadi cuka. Lepas tu dia boleh jadi gila balik. Jadi cuka balik. Lon ni bila masuk tuak dalam tu, dia tak gila. Dengan makna cuka tadi mengatasi tuak tadi. Tak?
Maknanya tuak tadi tidak memberi kesan kepada cukur tadi, dengan sebab dia kata tak jadi gila, maka suci cukur. Cukur tadi tak jadi masalah. Tetapi jika menggilakan pula, bila dia masuk teruk, tengok-tengok cukur tadi tu jadi bobok semula, jadi buih semula. Maka ketika tu najis cukurnya tadi. Sebab dah jadi aruk semula dah. Nampak tak salah masalah? Gitu dah hamba rasa. Kalau ada salah minta tegur lah. Betul mula lain kali. Dah habis dah. Dan apabila suci cukur, nescaya sucilah pula bekasnya mengikut baginya. Jadi bekas yang kita pergi cukur tadi tu, tak dia bobok tu yalah lah. Tapi bila dah suci, bekas tadi pun jadi suci juga. Tak ada masalah sebab lagu mana kita tak usah biar ada bekas. Jadi terpaksa juga sebab dia mengikut tabik bagi bekas. Dia ada kaedah fiqh ni yang buat cerita sinilah. Wallahu alam bisawab. Sini dia hanya cerita bab cukur sahaja. Babul istihalah hanya cukur sahaja. Dalam bab lain kita ada cerita juga gapo dah bab istihalah yang lain, iaitu gapo? Safinatun najah tu 3 benda najis boleh jadi suci. Siapa gapo? Pertama cukur, yang mana berubah arok jadi cukur. Yang kedua, kulit bangkai apabila kita samuk, kulit tu najis. Kulit bangkai yang tidak disembelih najis. Contohnya kulit boyo najis. Bila mana boleh suci kita nak buat ni tali pinggir apabila kita samuk, kita dah berun, maka ketika tu boleh jadi suci. Dan yang ketiga, apabila ulat dalam ulat dalam buah. Ulat dalam buah. Itu juga dikira sebagai suci. Situ hak tu pun ada perbahasan juga tu. Okey. Lepas ni kita cerita mula minggu depan, tak ingat kan? Wallahu a'lam bissawab. Ilmu hatam sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ambil masa dulu.